Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Salam, boleh saya sebut salam Ramadan lah kan? Ya, betul. Sebab kita minggu lepas belum berpuasa lagi. Betul. Ramadan Karim. Jadi kita ada Liana Marzuki. Bulan puasa ni penampilan dia lain sikit. Liana, tahniah. Kerana minggu depan tu berapa ribu? 22,000 tontonan di YouTube. Okay. Dan saya rasa masa live di Facebook tu adalah dalam 1,000 lebih. Alhamdulillah. Sambutan menggalakkan selepas episod pertama. Musim pertama kita lama kita bercuti. Dan ini musim kedua. Alhamdulillah. Terima kasih atas sokongan semua. Ya, tahniahlah kepada Liana. Kerja kerasnya. Saya ini menempel-nempel saja. Pakcik datang untuk menempel saja di sini. Dia superstar. Tak adalah juga begitu. Kita tapi panggil dia sebab dia superstar. Apa ertinya bila penonton yang seramai itu tu pada Liana, apa maksudnya? Saya rasa dalam dunia podcast Malaysia ni ada ruang untuk podcast-podcast berbentuk ilmiah. Okay. Kita ilmiah ke? Kita in between saya rasa sebab apa ni saudara M memang sangat ilmiah lah. Saya ni marhain je kan. Tulisan-tulisan marhain saja, tetapi saya rasa memang ada peluang dan ruang untuk orang menerima podcast-podcast yang berbicara beyond politics, beyond partisan itu. Okay. Jadi kita mula memasuki bulan Ramadan ini, kita meneruskan. Orang kata bulan Ramadan ni tak boleh banyak cakap. Saya kena banyak bertanya saja hari ini, Liana. Saya pun nak tanya. No, nak bertanya juga. Untuk kali ini kita akan mulakan dengan apa segmennya? Saya rasa saya nak terlebih dahulu kita tontonkan ada 22,000 tontonan episod pertama hari tu yang tertera. Alhamdulillah. Dan ada juga kita dapat komen-komen baik, komen-komen membina itu. Kalau boleh saya baca sikit-sikit. Keep it up guys, this kind of podcast is worth listening to. For the first time I really enjoy listening to both of you. Bual bicara yang bagus. Lagi ada yang peminat SM pun ada. Kalau kita boleh tunjukkan. I minat SM dari dulu lagi. Thank you very much. Generasi muda mana tu dia. Saya rasa cukup berbangga sebab saya yang bawa SM ke JPO. Kita tengok yang mana kata Liana. Ini yang baik-baik lah. Yang baik-baik. Kan? Ada juga yang boleh jadi ulama tu. Ada juga yang komen dua orang ni tinggi sungguh ilmu agama mereka, layak jadi ulama dan mufti. Liana terbaik, Muslimah terbaik. Hari ni saya buktikan. Liberal mengulas perkara yang mereka tidak tahu, khususnya dalam konteks agama. Pemikiran ini semakin berkembang dalam dunia yang semakin moden lagi. Membosankan, jawapan agak klise lagi. Keduanya terlalu nampak doktrin liberalism, secularism dan meresap sebati di fikiran. Saya rasa kita raikan pandangan dan kita terima yang baik dan yang buruk. Mana baik tu kita boleh perbaiki. Mana yang buruk tu kalau constructive criticism kita akan ambil. Tapi ada juga saya rasa ada budaya pelebalan itu. Label. Pelebalan. Jadi dah tergeliat-geliat tu. Jadi untuk episod kita untuk segmen pertama ialah tebuk otak. Kita nak kupas sedikit. So mungkin boleh roll montage untuk segmen pertama, tebus otak. Kita bercakap tentang politik, label dan kebencian. Selalu yang saya dengar lah, kalau saya dah 6 tahun menulis di Facebook, selalu yang saya dapat label sekular, liberal, kafe. Kafe pun ada? Dapat. Selalu dapat. Ini geng-geng mengagungkan kafe. Secular liberal kafe. Jadi pandangan M sendirilah. Dah 26 tahun dalam industri 27 dalam 27 tahun dalam industri penyiaran. Pelebalan itu, politik pelebalan, adakah daripada dulu sama atau sekarang lagi nampak lagi meningkat? Saya rasa sama je sebab label ini sebahagian daripada agenda pemasaran. So dalam konteks politik ni yang cuba dipasarkan adalah populariti parti sokongan masing-masing. Jadi dengan melabelkan ini, saya rasa ni jalan mudah lah, flippant, simplistic untuk mengatakan bahawa saya bagus daripada sana. Tanpa memberikan hujah. Jadi label mudah je bila dia kata cuma bagi saya orang yang melabelkan sekular, liberal tu seperkara.
Tetapi bila dia melabelkan, Liana kata tadi dilabelkan sebagai kafir kan, saya rasa kena hati-hati sikit. Sebab bila kita mengkafirkan orang, kalau dia seorang Muslim, maka dia ada implikasi akidah. Kalau setakat dia kata, oh simpulan-simpulan tu liberal atau sekular, tidak sampai jatuh pada peringkat akidah. Tapi bila dia kata you kafir, ini teguran yang sudah pun diberikan oleh ramai agamawan. Jadi kalau yang menyebut tu adalah merupakan seorang Muslim, elok memperbaharui iktikad dengan menyatakan semula kalimah syahadah. Sebab kita tak boleh sewenang-wenangnya mengatakan orang itu kafir. Dia ada implikasi akidah pada dirinya sendiri. Jadi dalam konteks marketing tadi, pelabelan ini sama lah macam apa pun brand kita nak makan kan. Label tu, saya suka brand ini merah dan putih, so dia akan pergi ke sini. Jadi ia hanya bertujuan untuk memandu pemikiran penyokong mereka cepat menerima ataupun menolak. Masalahnya adalah bila pelabelan itu tidak didasari oleh kefahaman yang betul. Betul. Sama juga bila disebut liberal, dia faham ke liberal? Sekular, dia faham ke sekular? Main sebut je kan. Kafir tu agak jelas lah. Ada juga sekarang untuk melawan label-label sekular, liberal, kafir tu, yang di belah sini pula mengatakan belah sana Khawarij. Khawarij pun digunakan. So jadi politik atau budaya pelabelan tu terus berterusan dalam masyarakat, dalam politik kita. Dan kita tidak bercakap, berdebat berdasarkan fakta dan hujah. Kita dah jadi perangnya perang label, bukan perang hujah atau perang fakta. Jadi apa yang kita dapat, tim kita, tim M&A kita panggil, Mimi dan Ashraf turun ke Padang semalam ke Bazar Ramadan di Cyberjaya, dan kita nak buat social experiment. Orang faham tak sebenarnya label ni? Kalau boleh kita tayangkan footage ini. Liberal bagi saya lah, kalau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, basically macam agama lah, disamakan dengan kehidupan yang apa orang kata, yang mungkin melebihi kepada kehidupan dunia, keinginan manusia itu sendiri. Pada saya liberal tu satu fahaman yang moden. So dia tak macam, dia satu fahaman ataupun satu mindset yang moden, berbeza dengan ajaran Islam lah. Tu liberal yang saya faham. Liberal ni macam membebaskan lah. Dan itu the basic meaning lah. Maksud yang basic. Tapi sekarang ada banyak jenis maksud dari perkataan liberal ni. Sekular saya kurang lah. Sekular, tak silap saya itu lebih kepada macam, dia macam fahaman juga. Sekular ni saya tak berapa pasti sangat. So sekular saya tak berapa pasti dia punya maksud dia. Khawarij pun saya kurang enggak lah. Kalau Khawarij tahu tak? Tak. Khawarij dia tak tahu. Okey, jadi kita boleh tengok pandangan M sendiri. Itulah masyarakat faham ke? Saya dengar macam seorang je yang faham. Itulah bagus juga kalau yang sebut kata, Dana kata pernah dilabelkan sebagai sekular liberal kan. Elok tanya dengan dia apa pemahaman dia kan. Jelas sekali daripada temubual yang dibuat tadi tu, ramai yang tak faham pun apa itu liberal. Apatah lagi kalau kita kata liberalism. Correct. Sebagai suatu agenda, sebagai satu movement. Orang lupa dia kata Islam liberal. Saya rasa kita sebut kot minggu lepas, saya tak perasan. Tapi sebenarnya Islam itu sendiri meliberalisasikan wanita dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Tanah Arab. Liberal maksudnya membebaskan. Correct. Jadi pembebasan, kalau nak kata Islam itu tak ada elemen liberal, sebenarnya mereka tak faham maksud liberal itu apa. Jadi Islam ada elemen liberal di situ. Tapi bila kita kata liberalism, merupakan satu kepahaman yang lain. Jadi kalaulah tak faham tentang makna-makna ni, macam mana boleh kita nak melabelkan? Kan? Jadi produk juga, kalau kita kata dua-dua merah, tapi apa beza produk A dan produk B? Dua-dua cola misalnya, kita tak nak sebutlah nama branding tu kan. Dua-dua cola, tapi apa bezanya? Kalau tidak boleh membezakan, maka itu yang disebut Liana tadi, pelabelan ini mudah dilakukan dan hanya yang membelinya adalah orang yang mungkin rendah daya fikir lah, tumpul daya fikir. Jadi dia beli kerana dia terpesona dengan label saja. Label. Tapi kenapa politik ini senang melabel? Adakah
kerana mereka hilang hujah dan paling senang untuk merendahkan lawan itu bagi orang pajak otak je dengan label. Sebab saya menulis dalam media sosial, kedua belah pihak saya kritik. Dan kedua pihak juga melabel saya. Ya. Dan saya rasa budaya politik Malaysia sekarang daripada label tu jadi wujud untuk membuat kebencian itu. Menarik kebencian kepada seseorang supaya apa saja yang dia cakap baik atau buruk orang takkan dengar dah sebab kita dah pajak otak kepada label tu. So daripada politik label kita beralih kepada politik kebencian pula. Pandangan politik kebencian di Malaysia. Dia pertalian dia jelas. Saya rasa lah kan, sebab label ini kita sebutkan tadi dia laku dijual di pasar burung di mana khalayak yang membelinya tidak punya daya fikir yang tinggi. Jadi dia akan membawa kepada sifat jumud, sifat ekstrim. Yang mana kita tahu sebenarnya dalam konteks beragama pun bukan hanya berpolitik. Tapi masalahnya di Malaysia ni agama dan politik tu dia dah jadi kelang kabut dah. Keliru dah dua-dua kan. Betul. Apa sahaja pendirian yang sifatnya ekstrim, apa sahaja termasuklah benci. Berpunca daripada kerana ignorance. Kerana tidak tahu ataupun tidak mengenali. Dan kerana itu kita harus membuka ruang supaya orang mendengar lebih banyak. Saya bayangkan apa yang Liana buat ni, kesan dia makan tahun ni. Ini bukan satu kerja yang walaupun orang menghurung posting Liana tu dengan kebencian, tapi saya rasa ini merupakan necessary process. Correct. Proses yang kita harus mujahadahkan. Sebab bagi saya dalam konteks komunikasi, khususnya bila kita cakap komunikasi politik, yang sepatutnya menjadi sasaran kita adalah kelompok yang kelabu. Correct. Kelompok yang ekstrim ni, yang memang dia dah benci, dia tengok Liana pun dia benci, belum dengar cakap lagi kan. Liana cakap benda betul pun dia tak akan terima. So kita harus meneruskan keterbukaan itu, mendengar kedua-dua belah dan mengkritik kedua-dua belah. Sebab yang kita ingin cerahkan adalah kelompok yang kelabu. Supaya they have some sense lah sebelum dia membuat keputusan. Saya rasa kalau yang hitam atau putih nak menarik kepercayaan yang kelabu, itu yang mereka gunakan politik kebencian, terutamanya undi 18 bawah 25 tahun yang mungkin belum lagi terdedah dengan isu-isu semasa, isu-isu politik. Dan kalau kita buat politik kebencian sangat senang. Betul. Hanya melabel saja. Dan politik kebencian tu saya juga terima baru-baru ini ugutan juga melabelkan saya dengan perkataan-perkataan yang saya malu untuk anak-anak saya baca. Sebagai contohnya pelacur, sundal, betina, dan benda-benda ini dilontarkan kepada penulis-penulis wanita di media sosial. Dan saya rasa ini sudah jadi normal pula. Yang melontarkan ini mengaku Melayu Islam, tetapi mengeluarkan perkataan-perkataan begini semata-mata kerana berlainan pandangan, berlainan pendapat atau tidak sama politiknya dengan mereka. Dan saya yang merisaukan saya lah bila perkataan-perkataan sebegini dinormalisasikan untuk berhujah. Jadi anak-anak kita baca nanti dalam 5-10 tahun, kalau kita masih mendiamkan diri sebab kita takut, ada yang buat begitu saya tahu untuk menakut-nakutkan saya. Tapi saya rasa kita tidak boleh berdiam diri sebab ini bukan budaya Islam pada saya ni. Kadang ada kata yang saya tak pakai tudung ni. Tapi tapi saya kena bercakap whatever yang saya rasa terlintas di fikiran. Bukan budaya Islam yang memaki hamun dan mencarut ini ialah budaya Arab jahiliah. Saya selalu katakan dia dalam podcast mana-mana pun yang mewujudkan kebencian ini. Meminta orang mengikut kita dengan cara kekasaran ini lebih kepada Syiah dan Arab jahiliah. What do you think? Pertama, sebelum saya cuba menjawab lah, saya tak pasti saya ada jawab tepat. Liana rasa orang yang menghunjam kritik-kritik gasar, barbaric kepada Liana itu, kalau undang dia ke studio, rasanya dia akan gunakan istilah-istilah yang gasar itu atau tidak. Saya rasa hampir tak ada yang berani bila dia berdepan akan mengeluarkan kata-kata kesat sebegitu. Ini yang berlaku apabila kita berinteraksi di dalam talian. Kerana sifat dalam talian tu anonymity kan, tak kenal.
apatah lagi sesetengah yang menghunjam kata-kata berupa nista gasar. Gasar tu barbaric, bukan kasar, gasar. Kalau orang yang menggunakan kata-kata gasar ini, sebahagiannya memang satu pendekatan yang kita sebut black ops, hanya untuk intimidate, untuk merendah-rendahkan, untuk discredit, untuk demoralize. Memang itu tujuannya. Tapi orang yang sama yang banyak melakukan black ops ini, kalau kita panggil ke studio, saya hampir yakin mereka tidak mampu apabila diri mereka sebenar didedahkan. It will not happen if you terdedah begitu. Tapi di belakang keyboard warrior ni, itu dia boleh buat lah. Sebab itu ini hujah saya kenapa saya sangat mendukung mujadalah. Penerbit kita dah tegur lah, jangan ajak sangat berdebat ni. Tapi sebab itu ayat Quran, wajadilhum billatihi ahsan. Kalau ayat itu, ayat An-Nahl 125 tu, dia bermula dengan hikmah. Kemudian mau'izah hasanah. Hikmah disusuli dengan petunjuk. Apabila hikmah gagal, petunjuk gagal, barulah Quran sebut yang ketiga mujadalah. Dan ini tidak berlaku selama ini. Di dalam pentas media di negara kita pun tidak ada. Jadi kerana itu pelabelan ini mudah. Kerana tak perlu fikir, oh betul lah, dia tak pakai tudung, mestilah dia liberal. Walhal maksud liberal pun dia tak faham. Betul. Bila kita temu apa maksud liberal pun dia tak tahu. Bila kita kata, faham tak bahawa dalam Islam itu juga ada elemen liberal. Islam meliberalisasikan wanita. Islam meliberalisasikan perhambaan. Jadi kalau dia faham itu, berarti tak sewenang-wenangnya dia boleh kata, kamu liberal sebab kamu tak pakai tudung. Belum tentu. Itu belum kita bercakap soal dosa besar, dosa kecil. Itu ada orang tuduh kita nak jadi mufti kan. So kita tak naklah jadikan. Nanti kita panggil ustaz lah, agamawan untuk bincang benda ni kan. Dalam ketidakfahaman masyarakat itu, dalam kerendahan ilmu mereka, maka pelabelan tu laku. Okay. Dan saya rasa daripada segi undang-undang lah ya, ada satu section di bawah kanun keselesaan yang termaktub dalamnya ialah mana-mana orang yang menjatuhkan maruah mana-mana orang lain boleh dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Dan tak silap saya 10,000 denda. Section 509 509 tak silap saya, 509 kanun keselesaan. Dan section ni tidak pernah digunakan lah, sebab saya rasa Liana boleh guna ni. Kita boleh guna tapi tak pernah diguna. Maksud saya Liana boleh gunakan untuk mereka yang harass. Correct. Saya rasa nak menggunakan dan yalah go through the process of kan. Sebab pada saya apa yang kita khawatiri ialah kalau kita ada politik kebencian, dalam sejarah dunia menunjukkan daripada politik kebencian akan wujud jenayah kebencian. Ya, betul. Dia akan lead to hatred crime. Betul. Ya? Hatred crime, and then ini yang akan menyusahkan masyarakat. Dan kita tengok serata dunia, bukan sahaja di Malaysia, macam ada salah satu, bukan tradition nak cakap apa, macam ada satu corak mengeluarkan politik kebencian ni. Kita tengok Trump di US, Modi di India, dan orang benci Israel juga mewujudkan politik kebencian terhadap Palestin. Dan orang kita menggunakan metod yang sama, politik kebencian itu ke atas lawan mereka. Padahal ini memang sifat-sifat Yahudi itu yang mereka benci sangat. Dan saya rasa kita kena bersuara lah sebab kalau kita makin diam sebab kita takut, benda ini akan diwarisi oleh anak kita, dan jadi budaya yang semua orang dah tak boleh nak kawal nanti. Itu saya rasa kalau saya ingin membuat laporan-laporan itu sebab yang melontarkan cacian, makian terhadap seorang ibu, seorang wanita ini bukan keyboard warrior yang fake account. Mereka propagandis yang di luar sana memaki, memang sengaja dibuat tapi seolah-olah maksumnya mereka ini daripada undang-undang. Dan mungkin saya akan gerakkan laporan-laporan supaya bukan saya memegang hak saya, tapi juga melindungi juga hak-hak wanita lain yang sekarang ni wanita pun takut nak berbicara dalam media sosial kerana takut gelaran-gelaran ini. Pelacur, sundal, betina. Adakah ini budaya kita yang kita terima, budaya Melayu Islam? Ya, ada dua yang saya nak ulas di sini. Yang pertamanya soal option Liana untuk bertindak balas. Yang kedua adalah soal fenomena kebencian.
Yang pertamanya saya sangat mengasyurkan, Liana, saya rasa kena buat. Sebab ada banyak keadaannya peruntukan undang-undang dah ada, tetapi kita kena faham proses, iaitu laporan harus dibuat baru siasatan bermula. Betul. Kalau tak ada siapa yang diharas, apa haras bahasa Melayu? Apabila kita diharas, kalau kita tak laporkan, maka polis tidak akan membuat siasatan. Jadi saya rasa saya sangat alu-alukan. Kalau ingat pengalaman yang sama juga semasa kita menemu bual Nick Allen. Nick Allen juga begitu, dia sangat tegas. Bila kita tanya kenapa, dia kata ini benda yang kita perlu lakukan. Betul. Saya guna istilah tadi mujahadah. Ini jihad kita lah untuk mencerdaskan penonton, untuk mencerdaskan umat. Ini kita kena buat. Liana kena buat dan harus diwar-warkan seperti yang Liana kata, bukan untuk mengglamourkan diri sendiri, tetapi nak mengasuh rakyat bahawa undang-undang ni sudah ada, kita kena guna. Dan kepada mereka yang bertanya menggunakan fake account, mengkritik menggunakan fake account itu, mungkin proses siasatannya lebih panjang. Tapi kalau memang tahu dia siapa sendiri tahu siapa akaun sebenar, itu lebih mudah tindakan dibuat. Jadi sekaligus lambat laun audiens yang menonton dia akan kata, ini memanglah kritik daripada fake account, memang inilah nilainya. Sampah dia boleh lah. Sampah sampah akan dibuang ke dalam tong sampah. Jadi hopefully. Fake account kalau dia komen sampah, orang faham biasalah fake account memanglah macam tu. Saya rasa itu yang kita kena war-warkan. Jadi kena dibuat sebab ada banyak undang-undang yang sebenarnya rakyat pun tak tahu. Betul. Jadi saya rasa Liana kena buat ini supaya dijadikan contoh, jadi benchmark untuk tindakan kepada ramai. Bukan hanya perempuan saja, saya juga pernah diludah di dalam media sosial. Dia tak mampu berhujah dan akhirnya dia cuma tulis tui. Jadi itu saya terima seadanya lah kan. Tapi kalau dia boleh, yalah istilah, sebab peruntukan undang-undangnya sudah ada. Betul. Yang kedua, saya nak komen sedikit lagi. Liana marah saya cakap banyak bulan puasa. Tak apa, tak marah. Soal kebencian fenomena global. Apabila dunia sudah terbuka disebabkan oleh internet, ramai orang merasa terancam. Termasuk di Malaysia. Sebab tu saya kata Malaysia ni majoriti merasa terancam. Melayu merasa terancam. Kerana orang sudah boleh kata apa saja. Dan Melayu pula di Malaysia ni selama 60 tahun telah dididik dan dimanjakan dengan protectionism. Serba-serbinya dilindung. Raja orang Melayu, polis, tentera semua orang Melayu. Jadi bila fenomena orang bukan Melayu boleh mengkritik, satu, yang keduanya kita risau kalau yang mengkritik itu sebenarnya orang Melayu tapi dia guna akaun bukan Melayu. Ada juga macam tu. Dia fake account, dia nak saja untuk menjadikan tidak stabil kan. Itu boleh dibuat. Jadi realiti itu sedang berlaku menyebabkan hampir seluruh dunia kita menjadi curiga. Kerana itu di dalam post normal time ini kita panggil deficit trust. Berlakunya trust kepercayaan. Kita dah sebut banyak kali ni. Di Malaysia hari ni, bukan hanya di Malaysia, di mana-mana pun orang tidak percaya serba-serbi. Polis pun orang tak percaya. Hakim 9 orang, satu majoriti 8 daripada pun tak tolak juga. Mufti pula. Mufti pun. Sekarang pun orang tak ada yang percaya. kata kenapa kita tak jadi mufti kan. Dia sedar tak? Mufti pun orang awam tolak pandangannya. Jadi apatah lagi lah Liana, apatah lagi lah Syed Munawar. Betul. Perbezaan pandangan itu lumrah. Dan hanya kerana perbezaan pandangan itulah kita boleh semakin maju. Kalau status quo kita tak akan maju. Orang buat kapal terbang, orang buat teknologi, semua disanggah. Sam Altman, ChatGPT, OpenAI pun disanggah oleh botnya. Betul. Dipecat oleh botnya sehinggalah syarikatnya, anggota pekerjanya melawan dan dia dimasukkan balik dan dia memecat seluruh botnya. Jadi itu pertama kali dalam sejarah yang belum pernah berlaku dan ini gambaran defisit kepercayaan terhadap sistem. Dan kerana itu juga saya semakin mengukuhkan hujah saya, kita perlunya mujadalah ni tadi. Sebab mujadalah berdepan ini yang bukan account fake ini yang akan membina kredibiliti. Jadi panjang pula. Pertama kena buat, yang niat Liana tu baik dan harus diteruskan. Kerana realitinya yang kedua tadi. Betul. Kepercayaan yang sudah runtuh serba-serbi. Dan saya rasa proses ini proses yang panjang. Dan kalaupun kita seorang di atas jalan ini tidak semestinya kita patut berhenti. Mungkin kalau kita mula, ramai lagi akan sertai. Kemudian insyaAllah. Itu niat kita, insyaAllah dalam dokumenkan dalam JPO, kita nak tengok semua tindakan Liana tu supaya dia jadi satu modul. Untuk orang lain. Untuk orang lain. InsyaAllah harus dicontohi. Kita buat lepas raya lah. Okay. Bulan puasa ni nak bergaduh-gaduh. Kalau buat dalam bulan Ramadan lagi besar pahala tau. Ya ke? Kena buat malam Lailatul Qadar. Mana tahu. Okey, itu dia segmen Tebus Otak, segmen pertama kita. Seterusnya kita proceed lah. Teruskan untuk segmen kedua. Apa kerajaan buat minggu ini? Apa kerajaan buat minggu ni?
saya rasa yang paling menarik sekali untuk dikupas ialah berkaitan dengan pengumuman atau kenyataan daripada YB Fadlina Siddiq. Kantin sekolah. Berkenaan dengan pembukaan kantin sekolah semasa Ramadan. Mungkin kita boleh dengarkan sendiri kenyataan beliau, takut ada yang kata kita ni kan. Silakan. Okey, saya seperti biasa saya sudah ulangi perkara ini. Pertamanya, kantin mesti dibuka. Kedua, mesti ada dari segi pendidikan berkaitan dengan kesedaran dan juga hormat, ya. Khususnya sekolah-sekolah yang mempunyai anak-anak yang bukan beragama Islam. Jadi proses pendidikan untuk memahamkan dan menghormati maknanya antara satu sama lain sangat penting dalam konteks Ramadan ini. Jadi saya ingat proses itu guru-guru mempunyai pengalaman untuk menguruskan sebarang isu ataupun dari segi penghormatan itu diberikan oleh semua pihak, insya-Allah. Yes. Okey, itu dia tadi kenyataan beliau yang mengatakan kantin sekolah perlu dibuka ketika Ramadan. Jadi saya tengok sentimen di media sosial lah, ya. Kita terbuka kepada sentimen di media sosial ini. Seperti biasalah akan dipolitikkan terlebih-lebih. M3 saya nak tanya. Dulu masa zaman 90-an, 80-an, M sekolah rendah zaman bila? Itulah saya sekolah rendah, zaman, saya pindah. Masa darjah 1, 2, 3 sekolah saya campur. Okey. Lepas tu saya pindah ke kampung dan tak ada bukan Melayu lah. Okey, saya nak tanya masa zaman tu, kantin buka atau tidak? Buka. Saya rasa tak ada isu. Zaman saya pun kantin buka. Kita tak duduk di kantin lah, kita duduk di kelas. Puasa-puasa lah. Jadi saya tak faham bila yang kantin disuruh tutup ni. Zaman bila sebenarnya? Saya pun tak sedar. Liana ada kongsi dengan saya. Sekitar 2019 ada tahun Menteri Pendidikan pada ketika itu komen bahawa ada dalam bulan puasa ni ada pelajar bukan Islam yang dipaksa makan dalam tandas. Yang mana saya rasa itu satu insiden yang sangat menyedihkan lah. Yang tidak sepatutnya berlaku di dalam sebuah negara Islam seperti Malaysia. Tak wajar oleh kerana kita berpuasa maka orang lain harus sampai boleh makan hanya di dalam tandas. Saya rasa itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Liana pun dah sebut, sejak bila ada arahan penutupan kantin ni? Saya tak perasan lah sebab kita tak tahu perkeliling sekolah. Tapi bagi saya, it's a non-issue. Orang yang tidak berpuasa tentu saja ada dan kantin adalah tempatnya, khususnya kalau dia bukan Muslim. Kan, takkanlah kita berpuasa dan yang bukan Muslim kita paksa dia berpuasa seperti kita. Itu bukan toleransi dalam beragama. Jadi kalau ada timbul kritik yang Liana sebut tu, saya rasa Liana dah gunakan istilahnya dipolitikkan. Ianya dipolitikkan. Jadi itu satu kesempatan untuk menggambarkan bagaimana liberalnya, sekali lagi pelabelan lah, liberalnya kerajaan ini sehingga dibenarkan buka kantin. Terjejas ke anak Liana sekolah lagi? Anak saya dah tak sekolah dah. Anak Liana kalau kantin buka, dia buka puasa ke? Saya tak rasa lah, sebab saya rasa at the end of the day kan, sekolah ini platform kita untuk mendidik anak kita mendepani dunia sebenar. Dunia sebenar. Macam mana nak face the real world. Itu platformnya. Tapi di dunia sebenar, kalau bulan puasa, tak tutup kedai. Kan? Kalau kita keluar negara, kalau kita hantar anak kita luar negara, sama ada melawat ke atau belajar pun, adakah kita takut pergi negara-negara yang tu tak tutup kedai masa Ramadan? Ya, saya rasa sangat-sangat jumut lah pada saya. Sebab pada saya, kita mengajar satu anak kita untuk mendepani dunia sebenar. Masa kerja nanti kedai-kedai buka. Kelantan, Kedah dan Terengganu. Majoritinya Muslim. Ya? Kedah 80% Muslim. Kelantan 95% Muslim. Terengganu 97% Muslim. Tetapi ketika bulan puasa, kedai-kedai Chinese, kedai-kedai Cina dan India masih buka. Dan saya rasa apa yang digunakan hujahnya ialah yang saya baca di media sosial, dan juga ada juga pemimpin parti politik yang pro begini mengatakan bahawa yang tidak perlu tutup kerana yang tidak berpuasa kena menghormati orang yang berpuasa. Orang bukan Islam kena hormati orang Islam ketika berpuasa. Dan saya rasa itu dah jadi konteks ketuanan itu.
Yalah, kalau di negeri-negeri mereka pun tidak ditutupkan kedai, tidak disyaratkan tutup kedai kerana mereka bertoleransi agama. Kenapa kita nak ajar anak kita di sekolah kena tutup, kena hormat kami tak puasa? Dan saya selalu katakan kita selalu berpola ini. Kalau kita tengok negeri SG4 itu memang majoritinya Muslim. 4 negeri itu. Tetapi di 10 negeri lain di Malaysia, majoriti Muslimnya bawah 70%. Kan? Di Kuala Lumpur seimbang Muslim dengan non-Muslim. Jadi kita kena ada daya yang kita kena tahu yang kita ni berpola supaya pemimpin kita tak jadi bipolar. Asyik-asyik merontan, meroyan. Padahal isunya isu yang kecil. Itu yang saya rasa saya nak. Banyak lagi mungkin boleh tambah. Saya nak tanya, anak Liana pergi sekolah bulan puasa kan, kalau dia tengok kantin buka, dia rasa apa? Sebab itu hujah yang dibawakan oleh setengah pihak yang kata perlu tutup dan menghormati ni. Sebab dia kata anak-anak kecil ni bila nampak makanan meleleh liur apa semua, jadi tak boleh. Macam mana? Anak Liana terjejas ke bila tengok? Anak saya rasa kalau saya nak ajar, saya nak ajar kekentalan itu. Kekentalan iman itu. Sebab bila dia kerja nanti, takkan dia tak boleh tengok orang makan. Kalau kita puasa sunat pun, puasa sunat yang bukan masa Ramadan pun semuanya buka. So saya rasa kita kena ajar kekentalan iman itu. Dan kekentalan iman itu boleh dinaikkan hanya ketika kita diuji. Diuji ada makanan depan mata, boleh tahan tak? Itu satu benda. Satu perkara lain, saya baca sentimen kenyataan YB Fazlina sendiri. Saya rasa dia sangat bijak dalam menetapkan polisi ini, bukan daripada segi agama, bukan daripada segi kaum atau kata kena hormat kau tidak hormat itu. Sebab itu dipolitikkan. Ini seolah-olah orang bukan Islam tidak hormat orang Islam sebab kantin buka masa Ramadan, mereka makan ketika Ramadan. Dan saya rasa apa yang YB Fazlina cuba sampaikan ialah sekolah ini baru buka 1 hari sebelum Isnin lepas. Kita ada anak-anak kita yang umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun yang masih lagi belum cukup umur untuk berpuasa. Dan mereka baru masuk sekolah. Dan kedai kalau kantin tutup, belum lagi sesuai masuk sekolah itu, bagaimana mereka nak adjust kan? Tu pada saya, kadang tu orang-orang politik ni mempolitikkan isu sebegini, tak fikir sosiologi di bawah ni bagaimana. Dan saya rasa ini juga membantu masyarakat kita yang susah. Sebab tak semua masyarakat kita boleh sediakan sarapan anak-anak sekolah. Kantin itu membantu sebenarnya. Dan juga ada juga kantin yang buka waktu petang, menyenangkan cikgu-cikgu untuk membeli juadah. Sebab mereka sekolah petang kan, beli kat kantin je, bawa balik rumah. Ada banyak yang pro daripada yang cons, yang kata tidak hormat penduduk majoriti tu. Saya rasa satu hujah yang sangat picisan. Padahal yang baiknya outweigh the bad pada saya. Saya nak tunjuk hujah yang rasa tak hormat tu myopik. Dia sangat meleset. Sebab berbanding kantin sekolah dengan apa yang anak-anak kita tonton di TV, di YouTube, di Facebook. Bayangkan. So kalau itu hujahnya tak hormat, tutuplah semua ni kan. Sekolah ni jauh lagi lah kalau dia nak rasa terliur dengan apa yang dihidangkan. Adakah orang yang mengkritik kata tak hormat ni bererti anak dia diharamkan daripada menonton media sosial pada bulan Ramadan ini? Sebab kita tengok bulan Ramadan ini, di situlah segala juadah buka puasa kat mana ni lagi menggiurkan. Betul. Jadi kalaulah di sekolah yang terkawal itu dianggap berbahaya, saya rasa anak dia jangan keluar rumah. Duduk je di rumah, diam-diam. Kenapa sampai begitu sekali pendiriannya? Nampak sangatlah meleset yang jauh lah. Dolalam ba'id, sesat lagi menyesatkan lah dia punya pandangan itu. Sebab hanya merujuk kepada kenyataan menteri, kantin, sedangkan dalam perjalanan daripada sekolah ke rumah dan ke rumah ke sekolah itu sendiri lebih banyak tarikan dan gangguan. Betul. Kenapa itu semua tidak diungkit bersekali? Cuma dalam hal ini saya membayangkan soal dipolitikkan itu, saya anggap it should be a non-issue. Sebab saya membayangkan Menteri Pendidikan dalam konteks kantin ni mungkin peringkat JPN saja. Tak, biarlah menteri buat kenyataan yang sifatnya dasar.
Jadi soal pengoperasian buka tutup ini JPN, otonomi sekolah saja. Betul. Kan? Boleh atau tak boleh ni biar pengetua buat keputusan. Dan kita ada PIBG. Jadi kalaulah ada ibu bapa bukan Melayu, bukan Islam yang memohon, jadi itu di liberalize liberal lagi kan, didemokrasikan keputusannya di peringkat sekolah, tidak perlu sampai perkeliling. Jadi budi bicara, kerana benda tu bagi saya terlalu remeh untuk tahap dijadi menteri. Dasar kan. Mungkin sebab yang ada yang bertanya, itu saya tertanya-tanya, adakah ada dasar terdahulu yang mengatakan kantin perlu ditutup ketika Ramadan? Sampaikan menteri kena keluar arahan buka kerana darjah 1 nak makan dan sebagainya. Bukan darjah 1 je, kita ada pemulihan khas. OKU dan sebagainya, special needs dan sebagainya yang perlu kita pertimbangkan. Cuma satu lagi saya rasa aspek juga ada juga betulnya ada yang kata kita juga perlu melatih bukan Islam juga untuk memahami ketika Ramadan ini ada sifat hormat menghormati itu. Pengalaman saya sendiri bekerja, ialah kita bercampur di sekolah dan di tempat kerja. Saya tengok kalau kita sudah terdedah dengan budaya orang lain, orang bukan Islam, kawan-kawan saya berbangsa Cina dan India, mereka faham dan mereka respect. Ada yang kadang tu segan-segan nak makan dengan kita. Depan kita, segan-segan bawa tempat lain, nak minum pun pergi tempat lain. Saya rasa kalau kita tahu yang kita ni berbilang bangsa dan kita terapkan your agama I respect, my agama you respect, then at the end of the day people can adjust to each other to live in harmony. Tapi kalau kita bersifat kawarij itu atau bersifat gulu itu, bersifat takfiri itu, dan semua kekerasan, orang nak dekat dengan agama kita pun orang takut. Itu saya rasa sangat ganjal sekarang sebab budaya nak menarik orang ke agama kita itu sangat keras. Ataukah sebab tak ada isu besar, maka isu kecil macam ni menjadi isu? Itu pun sama jugalah. Mereka ambil bahan nak dibahankan. Mereka ambil apa saja yang boleh. Baru ni saya baca bukan saja isu kantin, isu kurma dari Israel terlepas pun dijadikan politik besar-besaran. Mungkin sebab tak ada isu-isu besar yang dibawa. Bagi saya itu bukan isu dasar kan. Bukan isu dasar. Tapi yang risaukan kita ada undi 18. Yang pada PRU 16 nanti 65% pengundi ialah pengundi muda bawah 35 tahun. Yang medannya medan TikTok. Dan medan TikTok ini medan sentimen, medan emosi, medan pelabelan. Jadi kalau kita tidak bercakap mengenainya kerana ia kononnya picisan, ia seperti api dalam sekam yang akan memudaratkan masyarakat. Kerana itu kita buat show ini. Kerana itu kita buat JPO. Dan saya pun dalam banyak latihan komunikasi yang saya lakukan, saya mengatakan bahawa harus ada ramai orang yang bercakap atas landasan rasional makin banyak untuk menenggelamkan hujah-hujah yang hulu yang Liana sebutkan tu tadi. Sebab hari ini referensnya adalah TikTok atau media sosial yang lain. Jadi kita kena banyakkan kandungan ini. Bahkan saya nak mengalu-alukan, kalau esok-esok Liana risau 35 tahun ke bawah, kita bawa ke JPO. Kita bawa ke JPO penonton dan kita berdialog dengan mereka. Ini tujuannya. Jadi kalau nak mengatakan kita hulu, liberal, sekular, jangan sampai kafir lah, sebab itu ada kesan akidah kan. Datang ke sini dan kita berhujah. Bawa ke sini. Itu caranya. Jadi kita harus ada keberanian. Apa kita nak takut? Orang takut ni hanya kerana kalau dia rasa dia ada baggage, dan dia perlu takut. Tapi nak saya katakan sekali lagi lah, kita sudah cuba bawa mereka-mereka yang pandangan berlainan. Itu mereka ni, maksud saya yang Liana risau, yang muda-muda 35 datang kita sini bawa. Kita dialog sebagai penonton. Jadi kita biarkan mereka bertanya supaya jangan dilontarkan emosi itu hanya di TikTok. Kerana apa yang berlaku di TikTok itu tidak berlandaskan kepada, saya sebutkan tadi lah, kalau orang yang mengkritik Liana liberal, istilah betina tadi tu, ajak dia berdepan, tunjukkan muka, saya fikir dia tak datang. Takkan datang. Dia akan bacul. Kebaculan itu hanyalah kerana dia boleh berlindung di sebalik skrin. Betul. Itu saja. Okey, kalau nak tutup lah kantin sekolah ni, pandangan M, patut atau tidak? Bagi saya biarkan saja operasinya buka. Yang kita belum sentuh cuma apa pandangan pengusaha kantin. Sebab Liana pun sebut
jumlah pelajar yang mungkin tak berpuasa ni kecil. Jadi saya bayangkan dia pun tidak akan menyediakan makanan yang lewah banyak. Sebab katakanlah ada 10 orang je, dia tak akan menyediakan nasi lemak macam biasa. Jadi saya rasa saya menganggap dia non-issue. Tapi betul lah Liana kata, benda yang kita jangan anggap remeh dan pendam, tetapi kita anggap remeh dan kita jawab kata benda ni remeh, tak isu. Ketengahkan juga dengan tujuan untuk memadam. Sebab biar je lah terbuka. Dalam keadaan kita pun tak tahu pernah ke ada arahan tutup. Kalau betul ada arahan tutup, maka menteri kena buat arahan baru untuk buka. Sebab saya rasa kalau tak ada arahan dan kalau tak ada isu. Saya rasa sebab ada, itulah macam kenyataan media yang non-Muslim kena makan dalam tandas, kena makan tepi longkang. Itu pernah berlaku. Dan sebab tak patut berlaku tu. Tak patutnya berlaku di negara Islam seperti kita ini. Betul. Yang patutnya ada ihsan sesama senegara kan, saudara senegara. Bercakap tentang pengusaha kantin tadi, ada juga hujah yang mengatakan pengusaha kantin ni dia juga merayu supaya kalau sikit sangat dia tak nak buka. Dia lagi sesuai buka di bazar Ramadan untuk buat ada keuntungan di situ. Dan saya rasa ada optionnya di situ kan. Kita boleh bungkus, kita boleh pre-order, kita boleh WhatsApp kan. Betul. Skim makanan sekolah saya tengok ada je ibu bapa yang di WhatsApp siap-siap kan. Mana transport bas ke apa semua, buat je lah. 50 orang ibu bapa memerlukan makanan. Jadi kantin boleh siapkan. Bazar Ramadan tak terganggu pun. Jadi dia boleh pergi juga bazar Ramadan kan. Saya tak fikir itu menjadi halangan yang besar. Saya rasa ada juga yang makanan skim makanan sekolah itu yang saya rasa budak umur 7 tahun, adakah masa bulan puasa mereka sudah diberhentikan sebab puasa? Saya tak rasa itu patut, sebab 7 tahun masih lagi dilatih untuk berpuasa. Bagi saya elemen ni kita elok serahkan pada ibu bapa lah, budi bicara kan. Kalau setengah-setengah tu umur 6 tahun dia dah puasa penuh. Betul. Dan dia mampu. Bahkan ada ramai je ibu bapa yang berbangga, wah anak saya dah puasa penuh walaupun baru 6 tahun. Jadi bagi saya kalau ada ibu bapa yang anaknya kuat, biarlah. Kan, kalau ada yang rasa terganggu dengan dia, itulah saya kata benda ni sangatlah boleh ditangani di peringkat sekolah. Sangat boleh ditangani, bukan isu yang besar yang patut dinasionalisasikan, dipolitikkan juga. Okey, saya rasa alhamdulillah itu segmen pertama kita apa kerajaan buat. Mungkin kita boleh teruskan dengan segmen kedua. Apa pembangkang buat minggu ini? Saya rasa masih lagi terus menerus di dalam parlimen yang saya dengar, isu beras tempatan masih menghantui rakyat. Isu beras tempatan ini, dan saya bacalah perkembangan beras tempatan ni. Saya pernah cakap saya rasa dalam bulan Oktober tahun lalu kita akan hadapi isu kekurangan beras ini kerana pengeksport utama dunia di India sudah ban kan, atau sudah hentikan ekspor beras itu, dan seluruh negara terjejas. Dan saya nak minta sama-sama dengan penonton menonton satu footage ini yang dibuat oleh ketua Nakul, pasukan petugas khas berkenaan dengan harga-harga barang ini, yang dia menghantar skuad pemantau madani turun ke padang untuk tengok ada ke tidak beras tempatan dalam pasaran. Boleh tontonkan. Saya berada di Street Mart SS16 Subang Jaya. Tiada beras putih tempatan dan juga tiada beras putih import kecuali beras wangi dan juga beras istimewa. Harganya lebih daripada RM26. Sekarang ni saya dekat Maiden Mall Kuala Terengganu. So ni Maiden Mall Kuala Terengganu tiada lagi beras tempatan, semua beras import. So ni harga beras untuk 5 kilo. Untuk beras jati RM21.50. Ada yang RM21.90. Ini untuk beras jati lah. So untuk brand My Rasa RM21. Yang Faiza RM22.90. Untuk maklumat yang berhormat Datuk, penggerak madani telah bergerak ke negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang melibatkan 30 pasaraya terkemuka seluruh tanah air. Didapati tiada beras putih tempatan yang dijual. Kebanyakannya adalah beras putih import
dengan harga paling murah RM36.99 dan paling mahal RM51.50. Sekian laporan daripada Penggerak Madani. Untuk maklumat Yang Berhormat Datuk dan juga Kerajaan Madani. Jadi kita nampak daripada tontonan itu tadi, ini daripada pihak kerajaan sendiri, mereka turun ke padang dan mereka dapati ada juga tempat-tempat yang tiada beras tempatan. Itu walhal ada pihak kerajaan lagi satu pula, yang ni macam ada pertembungan antara dua agensi ni, yang satu kata semua okey, tak ada masalah. Satu lagi yang kata kita turun padang tiada. Tapi saya suka apa yang berlaku sekarang, seolah-olah dalam kerajaan pun check and balance each other. Bukan tak harapkan pembangkang saja, ada semak dan iman dalam kerajaan itu sendiri. Apa pandangan beras tempatan ini? Saya tak pasti ada pandangan atau tidak, cuma saya teringat insiden pada peringkat awal apabila kita kekurangan beras. Dan saya menemu bual Menteri Pertanian dan Kejaminan Makanan. Termasuklah Ketua Pengarah Padi dan Beras Negara. Saya temu bual. Pada ketika itu saya ingat rasanya Negeri Sembilan, keputusan bekalan. Dan agensi masa itu bawa berlori-lori pergi ke satu tempat, orang boleh beli harga rahmah beras tempatan. Bagaimana saya anggap itu satu proses intervensi, ya. Proses intervensi ini namanya pun intervensi. Dia bukan solusi. Dia hanya membantu dalam waktu-waktu tertentu lah. Dan memang selama kita bergantung kepada import, maka kita akan berdepan dengan realiti ini. Mana-mana negara, kita banyak import dari Vietnam, India. Kalau dia buat polisi yang dia kata tak boleh ekspor, jadi memang kita akan terjejas. Hal yang sama jadi pada bawang. Sebab itu saya tengok Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan nak memastikan Malaysia mampu keluar bawang sendiri. Dan kita juga mula mendengar kerajaan Sarawak misalnya akan menjadi pengeluar beras secara besar-besaran menjelang 2030. Nampak tak? 2030. Berarti berapa tahun daripada sekarang. Jadi untuk memastikan keterjaminan makanan ni bukan soal tahun ini, kerajaan ini. Keterjaminan makanan ini isu lama. 27 tahun saya tanya soalan yang sama. Kambing bor, ingat tak? Ingat tak NFC? Lembu dalam kondo? Benda itulah. Benda yang tak cukup ini. Jadi kalau kita memperkenalkan tindakan-tindakan yang sifatnya intervention, ia bukan solution. Intervention artinya short term measure. Betul. Hanya untuk menangani, it's a knee jerk reaction, ya. Jadi walaupun saya bersetuju kita perlu polemikkan supaya ada check and balance, tetapi dalam konteks barang tak cukup ini, saya rasa saya nak empower penonton lah. Pertamanya soal memahami kenapa kita ada masalah ini. Ini masalah puluhan tahun yang cuba ditangani. Di waktu yang sama, saya membayangkan KPDN HEP pun tidak akan mungkin mampu sampai ke peringkat akan dipastikan tidak adanya penyelewengan. Sorok beras. Ini siapa nak pastikan kalau bukan kita yang nampak sendiri? Dan menggunakan apa juga platform, nakol ke tak nakol ke, untuk kita menjadi mata-mata dan telinga kepada penguatkuasa. Berapa ratus ribu kedai yang ada, berapa ramai penjawab. Bila saya menemu bual KPDN, selalu saja mengatakan kita perlu tambah pegawai. Sejurus pegawai KPDN tu balik, dia buat hal balik. Dia buat hal, tak mungkin. Tapi kalau pengguna sendiri, right? Kalau macam isu beras tempatan yang dicampur beras import, lepas tu dihargakan dengan harga yang lain, lagi tambah, lagi mahal. Kita pun tak tahu mana satu beras import, beras tempatan. Macam mana kita nak enforce tu? Sekarang tu saya tu nak beli tu, macam mana nak tahu beras tempatan? Beras ni semua sama je. Exactly. Sebab itu dalam konteks ini saya mengambil pendekatan kita kena empower pengguna. Dan satu lagi hakikat bahawa di Malaysia ini kepenggunaan consumerism rendah sangat. Kita hanya komplain tetapi kita tak buat apa-apa. Dia banyak yang saya kadang-kadang tengok orang komplain, saya tanya dah gunakan platform yang ada atau belum, ataupun hanya komplain di media sosial. Dia kan marah saya balik, dia kata agensi penguatkuasaan buat apa? Kena tahulah. Jadi bagi saya kita kena bagi tahu. Sama macam polis tadi, kita kena buat laporan supaya tindakan itu boleh dibuat. Sebab tak mungkin kita ada 24,000 kedai runcit misalnya, kita kena ada 24,000 pegawai petugas yang bekerja 24 jam. Tak mungkin. Itu impossible. Correct. Kita kena empower supaya kita boleh, dan platform itu sudah disediakan
untuk kita menjadi mata dan telinga, melaporkan. Kalau selepas kita lapor bertalu-talu tak ada tindakan, baru kita ada hak untuk marah. Sama je macam Lena kata tadi, saya pun tak fasih. Beras campur tak campur ni kalau kita ditipu. Saya tak fikir kita akan ada keupayaan untuk membuat tindakan sepenuhnya, melainkan bersifat tebuk-tebuk lah kan. Maknanya terjah, cuba. Sebab itu kita random checking itu akan dibuat. Tapi satu pencegahan yang lebih kuat adalah hanya kalau rakyat juga menjadi itu. Tolong. Dalam soal beras ini, mungkin betul ada tersangkut dalam rantaian, tetapi di waktu yang sama kita juga tahu ada saja peniaga yang akan mengambil kesempatan. Jadi akan disimpan, samalah macam diesel bawa masuk ke. Jadi di sisi yang lain kita kena betulkan struktur ekonomi. Dan membetulkan struktur ekonomi itulah yang Sarawak kata 2030 kan. Soalnya kenapa 2030? Kenapa tak sekarang? Bukannya boleh kita rancang dan sekarang kita selesaikan masalah beras. Masalah ni perlu ditangani secara strategik dan kita harapkan komitmen jelas lah. Sebab istilah keterjaminan makanan ni saya rasa dah 15 tahun kita sebut, Liana. 15 tahun dah. Banyak sembang lebih daripada buat kerja. Okey lah, saya dulu di KPDN HGP 7 tahun. Kan? Orangnya betul. Inilah puncanya. Saya tolong menteri juga buat undang-undang untuk sorok barang dan sebagainya. Memang isunya sama daripada saya bekerja dulu 2005. Dah 2024 semua isu yang sama. Dan saya rasa isu ini sangat menarik sebab saya rasa pembangkang membangkitkan isu ini secara konsisten. Bukan kita nak memperlekehkan apa saja usaha kerajaan. Tetapi kalau betul isunya ada di bawah sana, kita sendiri hadapi rakyat tak cukup beras, tak tahu mana satu beras tempatan, mana satu beras import, kena bayar lebih dan sebagainya. Saya rasa sangat menarik untuk melihat pihak pembangkang membangkitkan isu. Dalam kerajaan sendiri pun membangkitkan isu yang sama. Maknanya ada validity isu itu yang perlu ditangani oleh pihak kerajaan. Cuma satu yang saya terfikirlah daripada dulu lagi benda ni, jadi isu sensitif yang ramai orang bersuara tapi seolah-olah macam sama saja berpuluh tahun. Ada yang menyuarakan isu ini kekal sama kerana ada kartel itu. Kartel beras, kartel padi, kartel benih. Dan kartel ini dikatakan dilindungi ini tuduhan-tuduhan di bawah di kalangan kita lah, dilindungi oleh orang politik, orang yang berkuasa, orang yang di atas kayangan sana. Itu sebab tak boleh nak buat apa. Kalau saya tanya on the ground, itu yang berlaku. Jadi saya tertarik baru-baru ini, saya rasa semalam kita punya Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyebut dia akan bersama-sama dengan MyCC, Suruhanjaya Persaingan Malaysia, untuk melihat kartel beras pula. Dulu mereka pernah buat kartel ayam. Sekarang kita tengok mereka ambil tindakan ke atas kartel ayam, harga ayam stabil. Betul. Harga ayam stabil sebab kartel itu ditangani. Jadi kita nak tengok, kita cabar kerajaan sekarang, kalau boleh buat pula kartel beras. Betul. InsyaAllah kalau kita buat tangani kartel beras ini mungkin akan memberi kebaikan kepada rakyat. Kita applaud apa yang dibuat oleh MyCC untuk kartel ayam. Ayam sekarang alhamdulillah tak ada masalah setakat ini. Harap-harap berterusan. RM7, RM8 saya tengok di pasaran. Saya baru beli awal minggu lepas sebelum puasa. Tetapi beras ini saya rasa perlu juga ditangani segera. Bila Liana sebut kartel, itulah poin yang kita sebutkan tadi soal perlu diperbetulkan sistem. Saya ingat masa temu bual tentang ayam ni, antara masalah dia adalah syarikat pengeluar induk ayam. Maknanya yang mengeluarkan anak ayam hanya ada 4. 4 CEO boleh duduk dan dia boleh ganggu harga pasaran. Itu masalah collision. Structure. Itu masalah structure, masalah oligopoli yang perlu ditangani. Bila sebut beras ni, kita pun mula boleh menuding agensi-agensi dan juga pihak-pihak yang menjadi pemain besar dalam pentas ini. Dan sama ada ia dilindungi oleh orang politik atau tidak. Buat masa ini, kita hanya membaca pandangan-pandangan politik saja. Tapi belum ada kes. Tuduhan-tuduhan yang kita tak nak sebut nama lagi. Tapi kita tahu cerita di sebaliknya. Dan sama ada cerita itu betul atau tidak, kita tak kongsikan dalam JPO lah. Melainkan kesnya sudah masuk di mahkamah dan masuk di kes mahkamah. Dan kita boleh ulas realitinya. Dan inilah yang kita sebut tadi tu soal herotan, soal gangguan sistem yang mesti dibetulkan. Betul. Yang
Saya tak tahulah, sebenarnya saya nak je tanya dengan KPDN apa rahsianya di dalam menentang kartel ini. Tetapi bukan hanya KPDN, sebenarnya hampir semua kementerian berdepan dengan kartel. Betul. Kementerian Pendidikan pun kartel. Jadi ini isu structural yang bila kerajaan ini berkata kita perlu melakukan reformasi sistem, inilah dianya. Sebab gangguan ini banyak. Apabila sistem kita nepotism, meritokrasi tak apa lagi apabila dipilih Kronism. Kawan-kawan ini saja yang dapat projek, maka akhirnya kita ada jumlah pemain yang terlalu kecil. Dalam hal ini kita pun tahu apa yang berlaku kepada kita tak mahu sebut agensinya, dan permainan politik itu jelas dan kepentingan politik itu juga jelas yang mesti dibetulkan dan membetulkan dalam keadaan lobby dan kuasa itu kuat. Bukan benda yang setahun kita boleh bereskan. Betul. Sebab tu dalam minggu lalu saya sebut, saya mengharapkan kerajaan ini dalam tempoh 3 tahun boleh membereskan isu-isu structural, sebab isu inilah yang terkandung azimatnya di dalam perkataan reformasi itu. Kalau reform tak mampu dilakukan, maka tak mustahil kerajaan ini akan kalah PRU16 hanya kerana mereka berdepan dengan systemic war. Sistem yang dulu perang kita sebut sistem. Deep state segala macam ni. Siapa yang kalau kartel ini terjejas, tentu saja dia tidak akan menyokong kerajaan yang ada. Sedia ada. Dan itu yang sedang berlaku, yang sedang kita saksikan. Data yang saya baca I think semalam atau pagi tadi 5 syarikat mengawal Harga industri beras ini dan mereka mengawal 85% pasaran. Jadi itu saya rasa memang perlu ada intervention lah. Intervention daripada segi penguasaan, bukan intervention nak bagi beras murah dan sebagainya. Itu memang forever like intervention that. Yang structural sifat dia. Correct. Yang betul membetulkan sistem itu. Dan satu lagi saya rasa kalau kita boleh tayangkan ini, saya baca juga semalam. Indonesia juga menghadapi masalah kenaikan harga beras. Harga beras di Indonesia naik ya. Kita ambil harian Metro punya kenyataan, dan juga harga beras di Thailand merupakan pengeluar beras ketiga dalam dunia juga. 17 tahun paling tinggilah dalam masa 17 tahun, antara yang tertinggi. Jadi kita memang tahu ini memang masalah serantau, isu serantau. Saya rasa kerana El Nino dan sebagainya itu, India pun sudah kurangkan ekspor. Cuma itu saya nak cakap je, kita ada 3 minit lagi. Kita tengok Vietnam, Thailand. Mereka dah boleh jadi pengeluar beras dunia. Thailand dengan Vietnam. Malaysia ini musimnya lebih kurang lah. Patutnya musim kita lagi elok daripada Thailand dengan Vietnam. Tetapi kita masih lagi ada isu keterjaminan makanan dalam negara. Bekalan dalam negara pun tak cukup. Macam mana nak ekspor? Apa masalah Malaysia ni tak boleh jadi pengeluar beras? Kerana itu saya highlight tadi, Sarawak nak jadi pengeluar beras utama negara 2030. Dan kita tengok fenomena di Kedah dulu, kita kata jelapang padi. Berapa banyak sawah padi di Kedah itu sudah ditebus guna untuk perumahan. Ini isu ekonomi. Kerana construction, pembinaan memberikan pulangan lebih besar kepada pemilik sawah daripada dia mengusahakan sawahnya. Jadi bila tarikannya adalah untuk perolehan yang segera, maka kita berdepan dengan realiti inilah. Sama je, satu ketika dulu orang buat getah, lepas tu harga merudum, orang pergi ke sawit, pergi ke koko. Ini semua soal pilihan-pilihan ekonomi yang harus ditangani secara ekonomi. Sarawak ada tanah yang luas dan memang naturally sepatutnya Sarawak boleh difikirkan sebagai jelapang padi baru. Jadi dalam konteks ini kita perlu punya dasar kepada keterjaminan makanan itu tadi. Sebab selama mana kita mengimport, idea asal dulu kalau kita ingat NFC pun kononnya nak menyelesaikan masalah itulah. Nak mengelakkan kita mengimport daging terlalu banyak daripada luar negara. Tetapi kita kena ingat dalam konteks ekonomi ni pula, secara berbanding, kenapa kita lebih rela import daripada tanam adalah kerana kos pengeluaran kita lagi tinggi. Dan kerana itu kita import bawang daripada India, sebab harga bawang yang diimport berbanding dengan harga yang kita tanam sendiri, kos kita tanam sendiri lagi tinggi. Jadi ini pilihan-pilihan ekonomi yang harus kita fikir dan debatkan dalam JPO. Ini adalah soal apakah bentuk insentifnya. Amerika Syarikat, pengeluar kentang terbesar dunia. Ia merupakan satu industri yang highly subsidized.
Kerana itu saya ingat lagi, semalam baru saya turun, ada seorang rakyat Malaysia di Australia, dia bawa $50. Dia kata, what can I buy with this $50? Dan dia boleh beli 23 item. Yang mana sayur, keledek, carrot, $1 lebih, $1 lebih. RM50 kita bawa ke pasar raya, apa kita boleh beli Liana? Betul. Jadi Pareto 50/50 kerana di sana pengeluaran makanan highly subsidized. Ini struktur ekonomi yang kita kena betulkan dan bukan hanya soal makanan. Banyak selama hari ini dalam konteks politik, parti politik mengatakan bahawa masa kami memimpin dulu tak naik, itu hujah yang kita biasa dengar. Tapi itu hujah hanya separuh betul, sebab dalam konteks kos, Malaysia banyak lebih rendah daripada negara serantau pun. Minyak kita berbangga lebih rendah, tarif air kita berbangga lebih rendah, tarif elektrik. Jadi bila kita hanya berbangga dengan murah, tak ada byproduct, kesannya kita tidak ada inovasi. Dan air misalnya, antara masalah tarif air selama hari ini, bila rendah, maintenance tak berlaku dan banyak paip pecah ini semua kosnya lebih besar. Jadi kalau kita tidak mempunyai struktur yang betul, maka kita akan sentiasa berdepan dengan masalah ini, termasuklah dalam konteks harga beras ini. Sebab kita rasa macam, buat apa kita tanam kalau kita boleh import lebih murah? Ini pemikiran yang separuh betul. Yang mana kita kena fikir jangka panjang, yang selama ini tidak diperdebatkan secara terbuka. Sebahagiannya kerana ada pihak yang menangguk di air keruh di tengah-tengah. Kita import, kita untung. Ada pihak yang akan untung. Sama je pengambilan buruh asing. Kenapa kita ambil buruh asing berbondong-bondong? Sebab ada orang tengah yang untung dengan pengambilan buruh asing ini. Selalunya politik. Dan itu menyebabkan kos pertanian rendah sebab kita ambil buruh asing. Sekali lagi isunya adalah pemain politik ambil kesempatan menangguk di air keruh. Dan kerana itu kita tak boleh nak ubah struktur politik negara kita sebab ada kronisme, ada nepotism, ada kleptokrat yang selama ini telah meraih kekayaan berlipat kali ganda. Beras pun sama. Kita boleh namakan kalau kita nak namakan. Betul. Dan kalau kita tak betulkan itu, inilah bahananya. Jadi kita pun tengok negara pengeluar beras pun menaikkan harga. Lepas tu kita naik harga sikit, kita akan melenting. Saya suka dalam temu bual saya, misalnya Prof. Tan Sri Nur Azlan Ghazali, pakar ekonomi, pandangan dia selalu saja kritikal dan hari ini pun dia masih kritikal. Saya suka dia kata, Syed, bila kita berbincang bab ekonomi ni, kita selalu bercakap soal menurunkan harga. Tetapi yang betulnya adalah kita kena bercakap soal meninggikan pendapatan. Itu kita sebut minggu lepas. Negara Skandinavia, cukai tinggi tetapi take home pay-nya masih lebih tinggi daripada gaji bersih kita di sini. Betul. Maka mereka tak kisah, pengangkutan awam cakap makanan disubsidikan, kesihatan disubsidikan. Sekolah free. Jadi sekolah percuma, pendidikan percuma bukan setakat sekolah. Ramai kawan saya 3-4 orang menyambung pengajian di Jerman sebab universiti percuma. Hari ini di sini ada 2-3 orang menteri ataupun pemimpin kata boleh percuma, pun jadi isu. Boleh kalau struktur ekonominya betul. Tapi kalau strukturnya salah, semua dipolitikkan, semua tidak dibetulkan strukturnya, maka kita tak akan boleh buat. Ada satu rancangan yang bagus ya, saya nak anjurkan penonton tonton di Netflix. Minta maaf lah kita kempen Netflix sikit ni. Michael Moore, dia selalu buat dokumentari yang cantik. Saya selalu minta bila saya buat latihan, saya kata tolong tonton Michael Moore Where to Invade Next. Dia nak tunjukkan kelemahan sistem yang ada di Amerika berbanding negara-negara lain seluruh dunia. Sebab tadi kita bercakap soal kantin sekolah kan. Di Perancis misalnya, kantin sekolah dia bagi makanan gourmet kepada pelajar. Ajar daripada kecil. Boleh kita bayang tak? Kita bagi crepe MSG di Perancis, dia kata sebab anak sekolah rendah inilah kita kena bagi makanan berkhasiat. Dia kata, Michael Moore kata, di Amerika kami bagi sampah sarap pada anak-anak muda. Di sini dia bagi makanan gourmet. Kalau kita buat perbandingan ini, baru kita celik mata. Barulah kita tak sentiasa merasakan bahawa kita betul, kita paling baik. Sebab ada sahaja contoh-contoh dasar-dasar yang baik, yang bagus di seluruh dunia. Bila saya menubual, selalu je saya kata, bukankah sudah ada best practices yang boleh dicontohi? Kenapa kita tak ambil, contohi dan kita buat tiruvasi? Saya belajar perkataan tiruvasi ni dari kawan saya, Zamri Muhammad. Kita tiru dan kita inovasikan, contextualizekan ikut domestik. Samalah beras ni pun. Kita ada tanah yang sangat subur, tapi kenapa kita tak mampu? Adalah kerana dasar kita selama ini mementing dan memenangkan kroni yang berada dalam sektor itu. Saya tambah sikit lagi, saya tahu anak-anak. Sikap. Ni soal sikap pula. Ini pun saya selalu sebut. Kenapa kadar pengeluaran beras di Skincan
Tinggi. 5 kali ganda lebih besar daripada utara. Kalau saya sebut ni dia jadi racist lah. Inilah. Promote. Ini yang saya 15 tahun isu sama. Saya tanya soalan yang sama setiap tahun. Kenapa Sekincan boleh buat pengeluaran 5 kali lebih besar per acre, acreage daripada utara? Ini kita kena jawab. Secara diplomatik ramai tetamu saya kata pengairan, sistem. Sebenarnya sikap juga. Jadi kita bila kita terlalu protectionism kita terlalu kuat, tumpul daya juang kita. Jadi inovasi kita, sekali. Inovasi tak ada. Sikap tunggu baja subsidi. Sedangkan ada banyak saja dasar-dasar yang boleh membantu inovasi kalau pemain mempunyai. Di Kedah sudah ada. Saya ingat kawan saya dalam NGO yang sudah mula melihat pemain muda, orang muda. Tetapi dia sangat memerlukan dokongan agensi. Sebab mereka pemain muda dan mereka menongkak arus. Dan pemain muda, pengusaha padi muda ni yang nak menghasilkan benih sendiri, dia komplain, dia kata dia tak dibenarkan sebab kawalan. Dan saya tahu kenapa kawalan ni timbul. Sebab bila tidak dikawal, jadi kita kena ada keseimbangan. Tapi ini tidak diperdebatkan, tidak diwar-warkan. Bercakap tentang peniaga muda itu, saya juga ada kawan-kawan yang startups lah, yang nak mendongkar arus masuk industri pertanian. Dan mereka ada inovasi, ada semangat juang, ada sikap itu yang memang bukan nak mengharapkan tongkat semata-mata. Mereka cari di luar negara untuk support dan juga white angels untuk support dan sebagainya. Cuma bila dia dah masuk dalam industri itu, kekangan-kekangan dalam industri itu sangat kuat kerana kartel satu lagi. Satu lagi harga. Bila kita nak buat sendiri, of course harga kita tanpa volume yang besar itu akan jadi lagi tinggi. Betul. Tapi kalau kerajaan membenarkan import dengan harga yang sangat murah, macam mana nak bersaing? Kalau kita tengok di Australia, mereka merupakan pengeluar daging antara yang terbesar di dunia. Tetapi mereka lindungi industri mereka itu. Bila mereka nak menaikkan industri infant, kita panggil industri yang baru nak dinaikkan, mereka halang import barangan-barangan tersebut supaya masyarakat domestik bergantung harap kepada barang domestik. Itu salah satu semangat patriotism. Kita tak nak ada barang luar negara. Kita beli barangan buatan tempatan untuk menaikkan industri tempatan. Masalahnya ada satu lagi isu sistem di sini ialah di mana kita ekonomi kita sudah terlampau liberal lagi ni. Sudah terlampau terbuka. Import boleh senang-senang masuk saja. Import daripada China, import daripada US. Sedangkan di negara-negara maju mereka mengawal. Mereka suruh kita liberal padahal mereka tidak liberal. Saya hadapi isu ini ketika saya di MITI, bekerja di MITI dulu. Ini CPTPP lah ni. CPTPP dan all this free trade agreement. Kita perhatikan Malaysia negara kedua dalam ASEAN yang terlampau terbuka selepas Singapura. Negara-negara lain tidak terbuka macam kita. Jadi kalau kita ada import barang yang terlampau tinggi, import barang kita memang tinggi sekarang. Saya difahamkan 65% import makanan kita, 65%. Cuba bayangkan. Kita tak ada food security itu. Kalau berlaku perang lagi sangkut habis lah. Habis Malaysia kan. So pada saya kita juga tengok kalau boleh kerajaan semasa melihat kembali dasar liberalisasi. Mana-mana for example kita nak naikkan industri beras, kena lindung sekejap. Itu perlindungan yang necessary atau diperlukan. Dan bagi peluang juga kepada mereka-mereka yang yang peniaga baru yang nak masuk ni, tak ada dokongan politik, tak ada kroni, tak ada ni. Kerana mereka ini yang mereka tak ada dokongan atau tongkat ini, mereka semangat juangnya lagi tinggi. Sebab tak ada orang nak tolong. We have to do or die kan. Jadi ini yang perlu dibawa ke tengah sana. Dan platform-platform seperti kita ini perlu sentiasa mengutarakan isu ini. Juga ini kita bawa isu rakyat, bukan isu politik. Yang saya setuju, cuma saya nak mengolah begini. Kita perlukan merit intra-etnik. Selama ini, kenapa meritokrasi tak membangunkan bakat yang betul dalam konteks perniagaan? Contoh kita tahulah, kita sebut nak melahirkan kelompok niagawan Bumi Putra. Sekarang ni kita ada KB kan. Kenapa kita gagal? Sebab yang kononnya membantu itu hanyalah membantu kelompok Bumi Putra yang elit itu. Kita cakap jadi dia tidak dimakmurkan. Kerana itu jurang miskin kaya intra-etnik semakin melebar.
jurang miskin kaya di dalam kalangan Melayu semakin melebar. Betul. Berarti walaupun pemilikan kekayaan itu bertambah, M40 bertambah, tetapi yang kaya makin kaya, yang bawah kekal di bawah. Ini masalah herutan kerana protectionism yang kita harapkan itu protect certain elite group saja. Only itu saja yang dapat. Saya ambil contoh lain lah yang selalu saya sebutkan dalam konteks otomotif misalnya. Ingat tak sebelum Geely ambil Proton? Kan kita selalu mengeluh harga Proton dalam negara lebih mahal daripada harga Proton dijual di luar negara. Betul. Apakah hal kereta nasional rakyat sendiri beli lebih mahal daripada warga asing? Ini dasar otomotif apa? Saya selalu tanya ini. Kenapa kita tak boleh membetulkan ini? Kenapa kita dapat substandard harga untuk sebuah kenderaan sedan national kita, national car, and our nation, rakyat kita sendiri beli lebih mahal daripada apa yang lagi murah. Apa logiknya? Ini bukankah struktur ekonomi? Dan kerana protectionism yang salah. Sebab kita tahu vendor nak dipertahankan. Kenapa sekarang ni tiba-tiba Geely pegang saham 49%, tiba-tiba kita boleh dapat kualiti yang bagus. Dulu kenapa Melayu tak? Ini kan isu Bumi Putera Melayu ni. Kenapa kita nak protect sehingga membunuh kepentingan yang lebih luas? Lebih besar. Jadi kita kena berdebat secara objektif tentang keperluan untuk protect, siapa yang perlu diprotect. Sekarang ni kita pun bercakap KEB menyediakan 1 bilion, nanti nak melahirkan usahawan tani pun akan timbul isu yang sama. Itu yang saya tujuk tu, kenapa Sekincan 5 kali lebih besar. Kalau protect sehingga mematikan motivasi dan daya juang, itu bukan protect, itu kembiri namanya. Itu Liana kat dia tak bagi kan. Itu membunuh daya juang, itu membunuh motivasi, itu membunuh sikap tongkat yang berlebihan sampai lumpuh kerana terlalu bergantung pada tongkat. Ini liberal lah ni. Ini nak menjahanamkan lah. Kena lagi esok komen penonton kita. Ulama. The next ulama liberal. Okay. Saya rasa itu untuk segmen ketiga kita berkenaan dengan beras. Kita doakanlah isu beras ni boleh ditangani oleh kerajaan semasa dan apa-apa saja reform daripada segi struktur dan sistem itu dibuat dengan segera. Kalau tidak, kita akan hadapi isu ni tahun demi tahun dan yang tersiksanya rakyat jelata. Macam pantun pula. Okey, untuk segmen keempat, segmen Biar Benar. Kita roll montage. Untuk segmen Biar Benar minggu ini, kita nak bercakap tentang kilang Goodyear. Kilang Goodyear ditutup setelah 52 tahun dibuka di Malaysia dan ramai mengeluarkan ini biasalah akan jadi polemik politik dan katakan memang kerajaan ni memang tak gunalah kilang keluar dan sebagainya. Cuma saya nak kita betulkan, luruskan hujah itu. Ada juga kilang ditutup, kilang tayar Silverstone ditutup pada tahun 2021. Ya, betul. Tahun 2021 ada keratan akhbarnya dan kilang itu di Malaysia. Di Malaysia. Kilang Goodyear, kilang Silverstone ini di Taiping. Dia di Malaysia 30 tahun. Dan dia menjejaskan 1,000 orang pekerja pada ketika itu 2021. 2024 pula kilang Goodyear tutup. Kilang Goodyear ni saya rasa di Petaling Jaya. 52 tahun di Malaysia dan yang terjejas ialah 550 pekerja. Jadi 2021 juga ada, 2024 juga ada. Saya rasa ini isu industri getah dunia, industri tayar juga. Dan kita boleh perhatikan juga Goodyear tayar ini ada isu di seluruh dunia, di seantero dunia, dan mereka mengeluarkan kenyataan ini tahun lepas. Goodyear tire to cut 700 jobs, sell retail stores in Asia Pacific. Cuma satunya, kita boleh cakap lah ini isu corporate. Mereka perlu tutup untuk menjimatkan kos, ada isu industri. Tetapi hanya di Malaysia tutup. Di Indonesia dan Thailand tidak tutup. Jadi ada hujah di luar sana mengatakan ekosistem pelaburan di Malaysia ini tidak menarik. Sampai mereka keluar daripada Malaysia tapi masih mengekalkan di Indonesia dan di Thailand. Kita kita jangan pajak otak, kita boleh kupas kedua-duanya. Mungkin naratif di luar sana kata kilang Goodyear ni tutup salah kerajaan, walau Silverstone dulu pun tutup 2021. Jadi ini bukan isu politik ni. Kita nak isu melihat daripada isu konteks kepentingan negara. Adakah betul Goodyear ni tutup kerana pelaburan
ekosistem pelaburan negara. Dia Tidak menarik. Saya rasa ada kebenaran sedikit juga di situ. Ya. Kerana saya buat perbandingan dengan Indonesia, ekosistem pelaburan di sana sangat-sangat menarik sekarang. Mereka menarik pelbagai FDI di sana dan kita tidak dengar sangat syarikat keluar daripada Indonesia. Sekarang Malaysia hadapi situasi di mana bertukar-tukar kerajaan itu memang menakutkan pelabur. Ya, itu sebab kita berdua memang sangat-sangat menolak tebuk atap. Ya, kita nak tunggu kerajaan stabil sampai PRU 16 dulu. Dan kemudian kita putuskan mana yang lebih layak untuk diangkat semula atau angkat orang lain. Cuma saya rasa berkenaan dengan pelaburan itu satu, kerana tidak stabilnya politik negara menjejaskan keyakinan pelabur. Keduanya kita perlu menilai kembali ekosistem pelaburan. Kerana banyak insentif pelaburan itu sangat tidak koheren pada saya. Itu yang saya dapat daripada pelabur. Saya juga berhubung dengan mereka yang kita bagi consultant services dan mereka mengatakan perkhidmatan pelaburan tu perlu dibetulkan dan menjadikan sama menarik di Indonesia dan di Thailand. Liana pakai kereta tayar apa? Saya tak tahu. Tanya dengan call dia. Tak boleh sebut dia. Saya rasa sejak saya beli kereta, mungkin 15 tahun, saya rasa tak ada saya guna tayar Goodyear. Jenama-jenama baru yang lagi murah lah. Itu, lagi murah, sama ada China atau Korea. Jadi persaingan real lah. Persaingan dalam industri ini sebenarnya real. Sangat real. Dan kalau kita tengok tadi kenyataan oleh Goodyear, dia kata Asia Pasifik. Tapi betul lah Liana kata tadi, Asia Pasifik pun kenapa Malaysia saja? Kan? Kenapa tidak di Thailand dan tidak di Indonesia? Hunch saya adalah cost of production. Sebab lagi gaji murah kita, kerana gaji buruh kita pun dah laksanakan gaji minima. Gaji minima ni pun debat dia panjang. Saya nak sentuh sikit nanti kesan ini kepada Goodyear. Tapi kita jangan lupa juga Silverstone yang di Taiping, Bridgestone tutup 2023, Michelin di Jerman tutup 2023. Kerana banyak sebab lah, 5-6 faktor, termasuklah teknologi, persaingan, kerana dia feeling the heat. Jadi apabila dia tengok 3 negara ni yang jadi pengeluar, kita pun tahulah sebab apa Goodyear di sini 52 tahun, sebab kita dulu pengeluar getah, tapi kemudian getah tak cukup, sama macam koko lah. Bila tak cukup, kilang Nestle, kita masih buka di sini, tetapi kita import koko dari luar. Jadi itu agak kelakar sikit lah kan, walaupun kita masih pengeluar coklat yang besar, tapi kerana kita import, jadi itu pun soal keterjaminan makanan lah. We have to be self-sustainable. Dalam hal ini saya rasa trendnya dah berubah. Jadi memang just a matter of time sebelum banyak-banyak syarikat mula memikirkan penstrukturan semula pelaburan mereka. Jadi dalam konteks Malaysia ni disebabkan saya lama sangat, saya rasa tak ingat lah, saya rasa 20-30 tahun saya miliki kereta, saya tak pernah pakai tayar Goodyear, saya rasa lah. Jadi saya tak pasti yang dikeluarkan ni untuk pasaran di mana. Berarti kita mungkin ekspor. Jadi dah banyak tayar-tayar yang dikeluarkan oleh negara-negara pesaing baru yang lebih murah, yang kadang-kadang saya tak cerewet dalam kereta ni. Saya pergi ke kedai bila tayar botak, saya kata you bagi je lah tayar. Saya selalu tanya harga, saya tak tanya jenama. Saya akan buat keputusan berdasarkan harga. Tapi saya akan tanya dengan dia bagus atau tak. Sebab saya tak mahu juga beli yang murah tapi yang kemudiannya akan menjejaskan keselamatan. Jadi selalunya saya akan pergi mid-range harga. Tapi saya tak concern sangat. Jadi saya bukan pengguna yang terlalu cakna soal penjenamaan ini. Yalah, kita bukan well off pun kan. Apa yang mampu je lah. Ya pasti keselamatan. Tapi dalam hal itu, bererti kedai-kedai yang menjual pun mereka tidak mempromosikan Michelin kecuali tayar motor saya. Itu Michelin. Dia tak bagi yang brand-brand yang terbesar ini. Kebanyakannya menawarkan tayar dari Korea ataupun tayar daripada China. Jadi saya rasa persaingan itu cukup jelas. Apabila mereka perlu adjust, maka tentulah mereka akan adjust based on cost of production. Dan kita tahu di Malaysia ini, kita dah melaksanakan gaji minimum 1,500, 1,800. Ini memberikan tekanan. Ya, jadi naturally dalam konteks Michelin di Jerman pun tutup, Bridgestone tutup, Silverstone tutup, bukan hanya Goodyear. Tapi dia menjadi polemik semula. Tadi Liana pun dah tunjuk masa di Taiping tu pun 1,000. Ya. 1,000 orang. Sekarang ada 1,200. Dan kerajaan pun sudah memberikan jaminan tentang akan membantu untuk mencari pekerjaan baru. Betul.
pada peringkat ini saya cuma nak sebut satu. Jangan anggap hanya Goodyear saja mempertimbangkan untuk tutup. Landscape ekonomi hari ini memang sedang beralih daripada paksi barat pergi ke Asia Pasifik. Jadi lebih banyak sebelum ni saya rasa Motorola ke apa di Pulau Pinang yang tutup pun kecoh. Jadi kita cenderung untuk tengok bila ada kilang besar yang tutup dan kita politikkan. Yang sebenarnya kita kena perdebatkan, kita kena lihat faktor. Sebab di waktu yang sama kita mengatakan harga barang makin naik, tetapi di sisi yang sama kita kata kita nak gaji yang munasabah, gaji yang istilahnya wajar kan. Bermaruah, gaji bermaruah. Dalam dokumen ekonomi madani, saya suka dengan satu istilah tu, meningkatkan lantai pendapatan. Maknanya pada umumnya kita kena naikkan gaji rakyat. Sebab untuk kita mengharapkan harga barangan turun hampir tidak munasabah. Kecuali model perniagaan yang berubah. Misalnya internet, TikTok Shop. Kan Indonesia pun nampak dah terjejas dengan TikTok Shop, terpaksa menutup. Jadi ini semua dasar-dasar yang harus kita kaji masa ke semasa. Dan yang ini bila kita berdebat soal, bukan hanya soal penutupan satu kilang, tetapi soal ekosistem pelaburan yang kompetitif atau tidak dalam keadaan kapasiti Malaysia. Saya ingat lagi masa negara-negara Teluk menawarkan insentif pelaburan yang tak masuk akal. Pengecualian cukai 20 tahun kan, yang Malaysia tengah-tengah tengok. Ini semua realiti baru yang kita hadapi. Jadi Malaysia kena mengkaji dasar-dasar pelaburannya dalam kerangka setiap 2 tahun setengah itu, sebab kita ada RMK. Dan ini juga yang kita kritik minggu lepas. Kenapa kita ada kajian seperpenggal tetapi tidak nampak intervensi yang berkesan. Jadi ini salah satu yang kita harus perdebatkan secara ekonomi. Goodyear tutup, 1,700 terjejas, 700 sedang dibantu untuk cari pekerjaan. Bagus, tetapi apa sebenarnya cabarannya? Sebab kita memang semakin nak naik gaji rakyat. So kalau naik gaji kita, memang naturally syarikat-syarikat luar ni akan rasa kos operasinya tinggi. That's the paradox lah. Itu paradoks yang akan kita berdepan. Ya, ini bukan hanya soal kerajaan gagal atau kita kena, okey lah, boleh lah tuding kerajaan, itu hak rakyat lah. Tetapi kita harus objektif melihat faktor-faktornya apa. Supaya kita tidak terjebak kesalahan semata-mata. Sebab hujahnya banyak. Sangat dinamik. Itu saya rasa saya juga memandang isu kilang Goodyear ditutup kerana dia labor incentive. Buruh yang tiada skill. Intensif buruh. Intensif buruh yang tinggi. Right? Dia tak ada skill yang tinggi. Jadi kalau kilang-kilang sebegini keluar, maknanya apa yang perlu dibuat oleh kerajaan ialah menarik balik pelabur yang membuat kilang untuk skill tinggi, berkemahiran tinggi supaya kita boleh match dengan pendapatan itu, gaji itu. Kita nak naikkan gaji. Tetapi orang akan tanya, kilang atau pelabur akan tanya, we can naik gaji tapi skillnya adakah menepati atau selari dengan gaji yang perlu diberi. Jadi saya rasa kita kena berubah daripada labor intensive industry kepada skill. High skill industry yang samping itu kita mendidik rakyat kita, mengajar anak kita dapatkan kemahiran untuk dapatkan gaji yang tinggi. Jangan yang simple-simple setakat kerja kilang yang setakat bungkus-bungkus saja. Perlu juga ada TVET di situ, AI di situ, apa lagi pelbagai industri masa depan itu perlu dipraktikkan supaya banyak lagi industri-industri baru masa depan yang akan masuk dalam negara. Tak apalah, saya rasa berkenaan dengan Goodyear, industri tayar dan industri getah ini memang makin merudum dan kita boleh nampak ada penutupan di sana sini seluruh dunia. Tetapi kita risau kilang-kilang lain juga. Dari segi ekonomi, rasa bagaimana Malaysia, konteks Malaysia sekarang? Ini yang saya dapatilah. Saya harus mengalu-alukan inisiatif kerajaan yang ini bila dia memperkenalkan NIMP. New Industrial Master Plan. Ya. Dan kemudian disusuli selepas itu, saya tak ingat mana satu dulu, NETR ke NIMP dulu. Satu energy, satu industri. Energy dulu. Energy dulu. So energy dulu, kemudian disusuli oleh industri. Sebab kedua ni sangat interrelated. Tenaga akan menjadi isu besar seluruh dunia dan akan semakin mencabar dengan teknologi hijau. Sebab kalau kita berterusan dengan fossil fuel, kita akan berdepan dengan bahana alam sekitar. Jadi itu dasar yang sangat penting. Bila bercakap soal industri, ini yang Liana sebut tadi. Dalam kita tahu bahawa akhirnya kita tidak boleh bergantung kepada industri yang labor intensif. Akhirnya
buruh rendah ini, itu kita kritik tadi, bawa masuk berjuta-juta buruh asing untuk kerja dekat ladang kelapa sawit. Kerana itu otomasi kita tak boleh buat di ladang kelapa sawit kerana lebih murah bawa masuk daripada Bangladesh, daripada Indonesia, daripada kita menggunakan sistem. Betul. Tapi saya dikritik balik, ada kawan-kawan dalam industri dia kata tak Syed, muka bumi kita. But still saya rasa we have to be brave enough dan innovative enough mengurangkan kebergantungan buruh rendah yang duk pegang cop ni kan untuk produktiviti. Dan ini terbukti berkali-kali bahawa otomasi is the way to go. Tapi bila tak ada buruh rendah dan rakyat nak kerja apa? Lagipun rakyat kita dikatakan tak mahu apa? 3Cs itu apa dangerous, dirty, 3Ds kan. Jadi memang rakyat tak nak kerja bidang itu, berarti kita kena pergi automasi. Dalam NIMP, kerajaan ingin memberikan penekanan kepada industri-industri, apa istilah dia saya terlupa, ada istilah yang digunakan iaitu industri yang memberikan produktiviti yang lebih tinggi berlandaskan kepada teknologi. Ada istilahnya, saya terlupa buat masa ni. Jadi saya rasa jawapan kebimbangan kita tentang Goodyear, tentang dulu sebelum ni Motorola, kita masih menjadi pemain besar dalam chip. Kita ini satu hal yang kita selalu kritik juga. Kita Malaysia masih menjadi pengeluar fotovoltaik untuk solar terbesar dunia. Ini dua spektrum yang kita harus angkat. Kita dalam halal, dalam kewangan Islam, ini bidang-bidang yang kita menerajui dunia. Bidang yang strategik sebegini kita kena bagi rangsangan lebih. Itu tadi soal protectionism semua ni kan, bergerak ke arah itu. Dan di waktu yang sama kita nak menaikkan gaji, jadi kita tidak bergantung pada buruh-buruh bawah ni saja lagi. Betul. Dan jawapannya adalah dalam NIMP tu. Tetapi NIMP tu baru setahun jagung. Mungkin pelaksanaannya tak implementasinya nampak baru-baru. lagi. Jadi waktu saya sebut, saya kata kena tunggu 3 tahun sekurang-kurangnya. Itu pun tak cukup. 3 tahun untuk satu-satu dasar. Saya rasa NIMP tu 10 tahun. Ya, dia ada 10 sasaran tahun. dia. Cuma kita harap dia nampak impactnya. Rakyat kena rasa. Sebelum PRU16, rakyat kena rasa ada perubahan. Things are getting better. Barulah boleh dipertahankan. Kalau tidak, dia akan jadi politik sempit macam tu tadilah. Gagal. Lebih buruk lagi tebuk atap. Jadi tak sampai PRU16, dah nak tukar lagi. Okey, saya rasa sangat-sangat menarik. Teknikal sikit minggu ini berbanding minggu lepas ya. Saya suka pandangan M. Banyak dia membaca ni sebenarnya. Selalu dia bertanya di RTM. Boleh sebut Saya kena tanya lah lepas ni kan. Dia tegur dah saya minggu lepas. Dia kata jangan banyak bercakap kali ni. Bulan puasa. Saya tak kata pun macam tu. Dia put things. Saya diam lah. Tak, memang digalakkan dia bercakap banyak. Saya rasa banyak benda yang kita boleh belajar. Okey, itu sahaja. Saya rasa 4 segmen dah kita habiskan. Ya. Dan untuk minggu depan kita ada segmen baru, episod baru, di mana kita akan bawa tetamu. Jadi bukan celoteh podcast, kita akan ada Brood Talk. Jadi Brood Talk ini banyak soalan-soalan panas daripada M. Selalu saya jadi tak boleh beritahu lagi. Rahsia lagi. Tunggu promosinya daripada Liana Marzuki dan M juga. Jadi kita akan jumpa minggu depan, insya-Allah. Terima kasih sokongan anda, dukungan anda terhadap Jangan Pajak Otak. Mana salah kita bantah, mana baik kita sokong. Balik minggu ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.